Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Haziq Umar Hakim dan nombor metrik saya 10DEP21F10142. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang isu berkaitan dengan rokok elektronik ataupun kita dikenali sebagai vape. Jadi kita tahu yang rokok elektronik ini juga popular di kalangan remaja perempuan dengan berbagai alasan mereka, iaitu untuk berhenti daripada menghisap rokok yang sebenar ataupun berhenti secara perlahan ataupun kita panggil sebagai tadaruj. Jadi kita perlu kenali apa itu rokok elektronik. Jadi rokok elektronik adalah satu sistem ataupun kita panggil sebagai electronic nicotine delivery system yang juga dikenali sebagai e-cigarette. Dia adalah satu ataupun sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok moden. Pada masa kini, rokok elektronik juga dikenali sebagai vape ataupun vapor. Perkataan vape berasal daripada perkataan Inggeris juga dikenali sebagai vaporation yang membawa maksud proses penguapan. Juga merujuk pada vaporizer, iaitu alat yang digunakan untuk ganja, tembakau dan juga campuran rokok lain. Kita kena tahu sebatang rokok ada lebih kurang ke 3 mg nikotin, tetapi vape mungkin mengandungi sebanyak 4 hingga 12 mg nikotin. Jadi kandungan nikotin yang berlebihan ini akan menjejaskan kesihatan penghisapnya. Kata doktor pakar, apa yang jadi kebimbangan ialah vape juga dikhawatiri turut dicampuri nikotin yang juga bahan kimia berbahaya menyebabkan pelbagai masalah kesihatan, termasuklah peningkatan tekanan darah, serangan jantung, angin ahma, usus perut dan juga usus. Jadi saya akan memberikan ruang dan peluang untuk rakan-rakan saya meneruskan kita punya topik pada hari ini tentang prinsip Islam, kaedah fiqah dan lain-lain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naim bin Muhammad Kamal, kat metrik 10 DKM 22F2008, kelas DKM 2A. Berdasarkan dapatan kajian-kajian dari sudut perubatan dan saintifik yang dibentangkan tersebut, rokok elektronik dan vape masih tidak terbukti sebagai alternatif rawatan ketagihan berhenti merokok atau nikotin oleh perokok-perokok. Malahan ia menyebabkan lebih ramai akan terjebak dalam permasalahan ini, termasuk remaja dan kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Fakrul Aswad bin Fairuz Syahrizal, nombor kad metrik 10 DKM 22F2006 daripada Jabatan Mekanikal, kelas DKM 2A. Saya akan bercakap mengenai penggunaan vape elektronik dan juga rokok berdasarkan prinsip syariah Islam. Baiklah, berdasarkan fatwa ulama dan pendapat ilmuwan Islam, saya menyatakan di sini bahawa fatwa yang dikeluarkan menyatakan hukumnya ialah sama seperti hukum rokok, iaitu haram. Berdasarkan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid di dalam jawapan beliau terhadap isu penggunaan rokok elektronik mengatakan bahawa rokok elektronik hukumnya adalah sama seperti rokok tradisional, iaitu haram. Padanya tidak ada kebaikan bagi mereka yang ingin cuba meninggalkan amalan menghisap rokok beralih daripada rokok yang elektronik, kerana kesannya ialah sama seperti menghisap rokok tradisional. Syekh Uthman Al-Khamis juga berpendapat bahawa rokok elektronik adalah haram kerana ianya memudaratkan setiap yang menghisapnya. Setiap yang memudaratkan, maka Islam terlebih dahulu akan menolaknya demi menjaga maslahah sekalian umat. Pada masa yang sama, pembaziran yang berlaku sama ada pada alat vape itu sendiri maupun cecair yang menjadi hisapannya. Dikatakan bahawa harga alat tersebut agak tinggi di dalam negara kita. Setengahnya mampu mencecah hingga ratusan hingga ribuan ringgit. Baiklah,
Baiklah, seterusnya daripada segi hukum, berdasarkan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh fatwa yang telah menyatakan bahawa penggunaan rokok elektronik ialah haram kerana seperti yang telah dinyatakan ianya sama seperti penggunaan rokok biasa. Jadi kias kepada rokok sebenar adalah yang pertama, dapat memudaratkan agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Seterusnya yang kedua, ianya mengandungi bahan-bahan beracun seperti nikotin, cecair tulen, propilin, glikol, vegetable glycerin dan alkohol. Seterusnya yang ketiga, ianya membawa kepada ketagihan dan mengkayakan. Yang keempat ialah membawa kepada pelbagai penyakit seperti kanser, kecacatan janin dan lain-lain. Dan akhir sekali ialah memudaratkan kesihatan orang sekeliling dan mencemarkan alam sekitar. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita berikan daripada kenyataan fatwa ialah rokok tidak baik untuk rokok dan juga vape elektronik tidak baik untuk kesihatan manusia kerana ianya memudaratkan. Jadi berdasarkan prinsip syariah yang telah dinyatakan, apa-apa yang memudaratkan diri kita, hukumnya ialah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarkash bin Azhar. Nombor metrik 10 DKM 22F 2004, kelas 2A. Hari ini tajuk yang akan dibincangkan ataupun tajuk yang akan diperkatakan adalah mengenai hukum rokok elektronik dan dari sudut pandangan fiqh. Hukum rokok elektronik umumnya kita mengetahui dan fatwa telah meletakkan hukum haram kerana hukumnya adalah sama seperti merokok. Jadi manakala dari kaedah pandangan fiqh, kita mengambil dari satu petikan ataupun satu ayat pada Quran yang mana tinggalkan apa yang memudaratkan kepadamu. Mana katanya apa saja yang mudarat wajib ditinggalkan ataupun kena tinggal. Jadi kaedah fiqh dia ambil ayat tu kerana zaman dulu dia tak ada rokok. Zaman dulu tak ada rokok, jadi para ulama dulu, para orang alim ni, dia mengambil ayat ataupun dia mengambil nama apa ayat Quran tu supaya dia nak memberitahu bahawa Allah Ta'ala ni dia beritahu walaupun tak ada benda ni pada zaman dulu, ya, benda ni ada pada zaman sekarang. Benda tu kalau ada memberi mudarat, kita kena tinggalkan. Sebab apa kita kena tinggalkan? Macam kita tahu, kandungan yang ada di dalam rokok elektronik sangat berbahaya kerana kimikal dia lebih bahaya daripada kandungan rokok. Dan lagi satu, kita selalu diperkatakan adalah rokok elektronik dapat membantu untuk mengurangkan ketagihan, tapi hakikatnya tak ada lagi kajian daripada doktor-doktor pakar yang mengatakan bahawa rokok elektronik ini mampu mengurangkan ketagihan. Dan kesan sampingan daripada rokok elektronik ni lebih cepat dan lebih berbahaya daripada rokok-rokok yang rokok-rokok yang masyarakat selalu hisap. Jadi hukum adalah haram kerana mudarat, dan mudaratnya juga lebih berat lagi pada mudarat rokok biasa. Jadi tinggalkanlah apa yang dilarang, tinggalkan apa yang ditegah, buat apa yang disuruh. Jadi dalam kaedah fiqh ni dia mengambil ayat-ayat yang mana dia melarang satu perkara yang tak elok pada kita, jadi kita kena tinggalkan. Walaupun dalam Quran tak habaq jangan isap vape. Quran tak kata isap vape, tapi dia habaq ayat tu dah. Jadi
Jadi kita sebagai umat yang bijak, kita mestilah tadabbur ayat-ayat tu. Dengan melalui kaedah fikir, kita dapat menguraikan hukum-hukum dengan lebih mudah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyebut wala tulku bi aidikum ilal tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Walaupun ayat ini diturunkan berkenaan dengan pembelajaran infak fi sabilillah, tetapi keumuman ayat ini merangkumi segala bentuk perbuatan yang membawa kepada kebinasaan. Jadi kita tahu ramai juga berpendapat bahawa ia adalah satu cara untuk menolong penghisap rokok agar berhenti daripada rokok. Justru itu mereka menganggap ataupun menggunakan merokok elektronik sebagai alternatif kepada cara berhenti rokok. Sebenarnya anggapan ini adalah menyimpang daripada asas kerana ia dikatakan ada juga bahan nikotin yang asalnya daripada bahan yang boleh menyebabkan ketagihan dan memudaratkan kesihatan kepada manusia. Jadi, kami seperti mana isu rokok juga menyeru kepada khalayak umat Islam untuk meninggalkan penggunaan rokok elektronik ataupun vapor berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang kita sebut pada tadi ataupun dan yang rakan saya sebut sebentar tadi. Alangkah baiknya duit yang kita gunakan untuk membeli rokok ataupun vape itu kita masukkan ke tabung masjid, kita menyantuni anak-anak yatim, memberikan makan kepada fakir miskin serta membantu keperluan mereka. Semoga Allah kurniakan kita taufik dan hidayah dan memberikan kita kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sahaja pembentangan kami pada e-folio pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.